Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Makin panas dan koyak sahabat-sahabat semua. Maha Firaun dan juga kroni-kroninya, berbagai alasan yang cuba dilakukan untuk melengahkan, ada pula membuat tuduhan kononnya seperti dirinya itu disiasat seumpama penjenayah. Ini antara kenyataan-kenyataan ya yang mahu untuk meminta belas kasihan sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini Ketua Polis Negara ya membuat kenyataan. Jadi ini yang menarik ya untuk kita dengar bersama ya pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu berkaitan Tun Dr. Mahathir dan juga Daim Zainuddin. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa saya mau kita bersama-sama ya untuk mendengar pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Semalam I call you, you tak answer. Semalam Mahathir kedua hari lepas, Mahathir mengatakan bahawa dia ni disiksa, disiasat selama 1 jam. Dia berlaku sebegitu rupa. Teruk dia dikena hanya kerana apa? Kerana dia seorang Tun. Apalah kerana Tun dia diperlakukan sebegitu rupa? Seolah-olah dia nak menyatakan polis demikian. So polis jawab, IGP nafi Dr. Mahathir di soal siasat seperti seorang penjenayah. Kertas siasatan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri mengenai masyarakat India yang didakwa tidak setia kepada negara dijangka dirujuk kepada AGC dalam masa 3-4 hari lagi. Semalam kita sudah bercakap dengan Tun Mahathir dan siasatan diteruskan. Dalam masa 3-4 hari lagi mungkin kertas siasatan akan dirujuk kepada AGC. Katanya setelah pemberita setelah menyaksikan. Razudin juga menafikan kenyataan bekas ahli Parlimen Langkawi itu yang mendakwa di soal siasat umpama seorang penjenayah dan berkata polis hanya menjalankan tugas dengan meneruskan siasatan. Bagi pihak kita, kita teruskan siasatan dan dikatakan sebagai penjenayah, ini adalah siasatan polis. Kita perlu lengkapkan siasatan kita. Kalau kita tak lengkapkan, seolah-olah kita macam berat sebelah. Kita ambil percakapan Tun, kalau tidak Bukit Aman, dan kita juga ambil di tempat yang sesuai. Dan Tun mohon katanya. Dia berkata demikian, kita mengulas mengenai kenyataan semalam dakwaan diperlakukan sebagai penjenayah di soal siasat lebih daripada 10 kali sejak tahun lepas berikut kenyataan dikeluarkannya. Baik. Yang pertama sekali, dia disiasat lebih daripada 10 kali itu kerana keluar kenyataan bermacam-macam. Yang ini keluar kenyataan tentang orang India pula, tak setia katanya. Maka dia disiasat kerana perkara itu. Jadi apalah yang sebenarnya yang pelik? Tak ada pelik. Saya kata tak pelik tuan-tuan. Tetapi kenapa dia duk bising macam tu? Saya kata budak-budak sunat laser tak faham benda ni. Kan korang tak tahu, korang beruntung dapat polis zaman sekarang ni. Buat demo depan istana, dia suruh halau balik je. Kan? Dia halau suruh balik. Tak ada water cannon, tak ada gas pemedih mata, tak ada FRU, tak ada. Tak ada tuan-tuan, tak ada kena tangkap, tak ada orang kata apa masuk ISA 2 tahun macam video yang saya siarkan semalam Ustaz PAS tu, tak ada tuan-tuan. Nasib baik korang hidup di zaman Anwar Ibrahim tau. Kalau korang hidup zaman Mahathir memerintah dahulu, sebab itu pada zaman itu siapa yang buat masa itu kita tak adalah social media macam ni. Paling kurang masa itu kita ada blog. Blog pun pakai nama yang pseudonyms lah. Kita pakai nama samaran dan sekarang ini dikenali sebagai fake account kan. Itu asalnya sebenarnya daripada ni lah, daripada blog-blog tersebut lah. Daripada situlah kami memulakan gerakan-gerakan anti kerajaan pada waktu itu. Right. Dia juga berkisah tentang kisah Daim. Semalam orang kata isteri kepada Daim telah pun didakwa. Timbul persoalan kenapa Daim tidak didakwa, kan? Timbul persoalan kenapa Daim tidak didakwa. Okey.
Jom. Tak didakwa. Timbul satu persoalan. Kenapa daim tidak didakwa? Okey. Kemudian okey. Terjawab. SPRM dapat izin dakwa daim tapi tangguh atas alasan kesihatan. SPRM telah mendapat keizinan daripada Jabatan Pegawai Negara untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin di mahkamah di bawah Akta SPRM. Bagaimanapun, Persetujuan SPRM berkata belum mendapat meneruskan pendakwaan kerana Daim berada di hospital asas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Azam meluahkan kecewaannya terhadap doktor yang mendakwa Daim yang didakwa gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Izin nak dakwa tu dah dapat seminggu lebih dah. Dan lepas dapat izin mendakwa, kita maklum kepada peguam nak bawa dia ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan dia dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kita buat observation dan mendapat makluman bahawa dia masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi. Itu betul lah. Tetapi bila kita tanya doktor bila boleh keluar, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul, kata Azam. Menurut Azam, Daim dijaga berdepan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah. Daim pun jawab, Daim sedia dituduh di mana-mana sahaja walaupun di hospital. Hartawan Daim sedia berdepan sebarang pertuduhan dan jenayah dan tidak menggunakan alasan dirawat di hospital bagi mengelak. Naimah justru menolak kenyataan ketua SPRM tidak dapat dituduh di mahkamah kerana sedang mendapat rawatan di hospital. Kenyataan Azam Baki tidak benar. Saya boleh sahkan bahawa saya atas satu guaman tidak pernah dimaklumkan bahawa Daim akan didakwa atas sebarang kesalahan. Kami hanya diberitahu bahawa kenyataannya akan direkam. Baru-baru ini ketika membaca laporan media, saya tahu Daim akan didakwa. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini mereka masih belum mendapat meneruskan pendakwaan kerana dia berada di hospital atas sebab kesihatan. Baik. So ada yang bertanya tadi pada saya, boleh ke kerajaan ataupun pendakwa raya pergi dakwa di hospital? Itu dah terjawab persoalan ni. Boleh bawa hakim pergi di hospital, kemudian rakam keterangan tersebut, tak ada isu. Okey. So menurut Azam Baki bahawa tak boleh nak dakwa kerana dia dikatakan dia masuk hospital, tak tahu bila dia nak baik dan dia masuk sebelum kertas pendakwaan itu keluar. Tetapi menurut isteri Daim pula bahawa dia pun tak tahu bahawa suami dia bakal didakwa. Kan dia tak tahu, tak ada berita, tak ada orang cakap apa-apa kepada dia atau suami dia. Cuma soalan dia kenapa tak ditahan reman. Okey, itu cerita lain. Kemudian daripada rentetan tersebut, kalau sekiranya terdapat pertuduhan, dia kata maka bawa, tak kisah di hospital pun kita boleh bawa. Okey, dah buka jalan boleh bawa dekat hospital maka dakwa dekat hospital. Tetapi takkan satu pertuduhan saja baik. Saya kata yang ini pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bersama isterinya. So saya nampak yang ini adalah kes di mana isteri dia the main culprit, kita kata the main culprit atau the main actor dalam kes ini. So dia riding on, so dia sekali dalam isu ini, so dia kena. Tetapi adakah dia akan lepas kes-kes lain? Belum. Yang lain-lain itu masih dalam siasatan. Kita kena faham, dia dituduh atas satu kes ini, tidak mengisytiharkan harta bersama isteri. Yang ini saja satu pertuduhan. Tapi yang lain lagi masih lagi berterusan dalam siasatan. So, jangan tegang sangatlah, jangan tegang sangat, jangan shaking sangat mengatakan, tengok Daim ni macam tu, macam ni, macam tu, macam ni, tengok satu je pertuduhan. Tak habis lagi cerita, tuan-tuan. Tidak habis lagi cerita. Okay? Right, habis kat situ. Okay. #kekal tegang.
Kekal tegang tuan-tuan. Hashtag kekal tegang. Boleh tak kita buat hashtag kekal tegang? Right. Iakan cerita Cikgu Bat tukar kerajaan kait Istana Negara. Puat sindir PN. Perikatan Nasional perlu tampil menjelaskan sama ada gabungan itu terlibat apa didakwa mencemar imej Istana Negara dalam usaha menumbangkan kerajaan, kata Pusat Puat Zakarshi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, Ahli Bersatu Badrul Hisham yang kini lebih dikenali sebagai Cikgu Bat berani menyebarkan tuduhan palsu mengaitkan Agong kerana tiada penafian daripada kepimpinan PN. Ia sudah melampau kerana cerita palsu peralihan kerajaan ini berani mengaitkan pihak istana banyak kali. Ini berpunca kerana ada pihak PN sendiri tidak tegas dan berani pula mengiyakan cerita bohong kerajaan tebuk atap ini, katanya di Facebook. Puan juga Adun Rengit menggesa polis menyiasat dakwaan Cikgu Bat kerana menurutnya tindakan itu mencebar nama baik istana. Cikgu Bat, polis perlu siasat sama ada individu seperti Cikgu Bat diupah. Apakah ada pihak yang sanggup bayar kos guaman mereka jika disaman? Sebab itu mereka berani menyebar cerita palsu. Ya, jawapan saya. Baik tuan-tuan, kita nak cerita. Soalan Puan Zakarshi ni sangat menarik. Kekal tegang dia orang ni sangat menarik. Kenapa? Shaking tuan-tuan. Kekal tegang. Tap screen tuan-tuan, tolong share. Tap screen, tolong share. Kan saya buat live ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan tap screen pun cukup untuk saya. Untuk yang dekat TikTok lah, yang dekat Facebook pun tolong tag love tu. Saya penat bercakap tiap malam ni, saya tak minta harap apa-apa tuan-tuan. Share, like, subscribe, tekan love, cukup lah. Kan, tak minta apa-apa yang lain daripada tuan-tuan. Okay? Boleh Thank you very much. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan. Okay, timbul persoalan. Kenapa tidak ada kenyataan daripada PN yang menafikan perkara ini? 2 hari lepas, 3 hari lepas, masa keluar kenyataan, dan ini perkataan Cikgu Bat, mendapat perkenan daripada istana. Perkataan dia, mendapat perkenan daripada istana, 3 orang wakil Perikatan Nasional diperkenankan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini ayat beliau. So, bila diperkenankan, seolah-olah Cikgu Bat menyatakan 2 perkara. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk menghadap kumpulan daripada Perikatan Nasional. On the other hand, the other side of the story, Perikatan Nasional seolah-olah telah memberitahu Cikgu Bat bahawa mereka bersedia untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong dan telah pun mendapat jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Soalan dia, kalau perkara ini tidak benar, kalau perkara ini tidak berlaku, kalau perkara ini adalah palsu, kenapa Perikatan Nasional mengambil inisiatif, mengambil sikap berdiam diri dan membiarkan nama istana, nama Sultan, nama Agong dipermain-mainkan sedemikian? Kalau mereka memang membela kerajaan, apa orang kata, membela kesultanan, membela Melayu, membela raja, kenapa mereka sanggup membiarkan nama istana dan nama baik Yang di-Pertuan Agong diperkotak-katikkan, dimainkan dengan berita-berita palsu sebegini? Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung membuat sebarang kenyataan menafikan perkara ini? Kenapa? Sebab itu sekarang ini, disebabkan oleh kemelut sebegini, apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? Okey. Adakah tidak ada orang pergi ke istana? Ada. Okey. Tetapi yang pergi ke istana itu bukanlah 3 orang ahli Perikatan Nasional, bukan. Dia adalah wakil NGO. Memang 3 orang. Kan saya kata saya pernah pergi hantar memorandum 2 kali ke istana dan memang istana akan panggil 3 orang. 3 orang akan dipanggil. Tapi bukan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dia akan jumpa wakil istana. Masuk dalam satu bilik, saya ingat lagi, minum, kita serah memorandum, lepas tu kita balik. Tapi bukan Yang di-Pertuan Agong, itu berbeza. Sesiapa saja boleh pergi ke istana, of course kena buat appointment lah, janganlah ketuk pintu orang tak ada kan, kena buat appointment, boleh serahkan memorandum dan sebagainya, itu terpulang.
Tetapi tuan-tuan, untuk nak jumpa Yang di-Pertuan Agong bukan semudah itu. Lebih-lebih kali pula, lebih-lebih lagi pula, lebih-lebih lagi pula dikatakan mendapat perkenan pula. Yang di-Pertuan Agong tu mendapat perkenan. Hui. Mendapat perkenan tuan-tuan Kita dengar. Kerajaan pandang serius tindakan individu heret istana. Kerajaan memandang serius terhadap tindakan beberapa individu dan pertubuhan NGO yang mengheret pihak istana dalam perhimpunan tanpa pemakluman, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Sebab itu katanya pihak polis akan memanggil pihak penganjur serta beberapa individu lain yang terlibat dalam perhimpunan di luar istana. Ini kerana mengikut Akta Perhimpunan Aman, penganjur mana-mana himpunan diperlukan untuk memaklumkan pihak polis bagi memohon kebenaran sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan secara aman. Dalam pada itu, kata Saifuddin, pihak penganjur jelas gagal menuruti perkara tersebut. Sebab itu saya nak tunjuk yang ini, tuan-tuan. Right. Sebelum saya tunjuk ini, saya buat ini kot. Okay. Satu laporan polis dibuat berhubung kenyataan Badrul Hisham Syaharin atau Cikgu Bad yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara menafikan perkara terbabit kerana dakwaan Cikgu Bad sama sekali tidak tepat. Laporan itu turut memberitahu kenyataan Cikgu Bad disedari menerusi video di TikTok kemarin sekitar jam 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Rentetan itu satu laporan dibuat di Balai Polis. Okey guys, so itu dia perkembangan pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu-isu panas. Akhirnya tadi ya Cikgu Bad membuat satu kenyataan yang boleh dianggap sebagai menghina. Kononnya bukan saja menghina tapi membuat satu penipuan besar. Kononnya diperkenan pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang disebutnya salah seorang adalah seperti Hadi yang akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan yang pihak istana juga telah pun menafikan semua itu dan telah membuat laporan polis sahabat-sahabat semua ya kerana penipuan, pembohongan yang dibuat oleh kaki-kaki fitnah daripada geng-geng pembangkang Perikatan Nasional. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dan mendengar pencerahan ini. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.